Selamat sejahtera dan salam keluarga UMS. Kami dari kumpulan Jero Mangga akan membentangkan tajuk pada hari ini iaitu pencemaran udara. Saya Cunevin Fehli akan memulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, negara kita semakin menuju ke arah kemajuan di mana pembangunan pencakar langit semakin meluas. Selain itu, pertambahan kenderaan juga ekoran daripada kadar pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan juga pembukaan bandar baharu dan perindustrian telah menyumbang kepada pencemaran udara. Namun, apakah aktiviti yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan udara tercemar? Faktor yang pertama adalah aktiviti pembakaran terbuka. Antara contoh pembakaran terbuka adalah pembakaran pokok yang telah tua di kawasan ladang untuk tujuan penanaman semula anak pokok yang baru. Yang kedua adalah pembakaran sampah sarap dalam jumlah yang banyak. Daripada pembakaran terbuka ini akan membebaskan asap dan jelaga asap yang banyak ke udara. Asap-asap pembakaran ini mengandungi sulfur dioksida, karbon dioksida, debu-debu kering, debu-debu halus yang akan terbebas ke udara. Perkara ini akan menyebabkan berlaku peningkatan terhadap indeks pencemaran udara. Bukan itu saja, kehidupan lain seperti flora dan fauna termasuk manusia akan mendapat kesan yang buruk daripada aktiviti pembakaran terbuka ini. Seterusnya ialah kesan daripada aktiviti pembakaran terbuka. Seperti yang kita tahu, kesan pembakaran terbuka ini adalah pencemaran udara. Melalui pencemaran udara ini adalah kerana pembebasan asap pembakaran yang banyak ke udara yang mengandungi karbon dioksida, sulfur dioksida dan bahan-bahan lain seperti debu halus dan debu pembakaran tersebut. Oleh itu, perkara ini akan menyebabkan berlaku kejadian jerbu. Daripada kejadian jerbu ini akan memberi kesan yang buruk kepada manusia yang tinggal di kawasan persekitaran tersebut. Antaranya ialah manusia akan mendapat penyakit kulit dan manusia boleh sesak nafas disebabkan kekurangan oksigen di kawasan tersebut. Seterusnya ialah langkah mengatasi. Terdapat 3 langkah mengatasi, yaitu melalui undang-undang, pendidikan dan melalui kempen. Melalui undang-undang, pihak berkuasa tempatan haruslah membuat pemantauan di kawasan-kawasan tertentu yang selalu menjalankan aktiviti pembakaran secara terbuka ini bagi mengenakan tindakan terhadap mereka jika mereka melakukan aktiviti pembakaran terbuka secara berleluasa di kawasan tersebut. Melalui pendidikan pula, guru-guru ataupun warga-warga pendidik haruslah memberi ajaran tentang betapa pentingnya alam sekitar kepada kehidupan manusia. Untuk kempen pula, semua pihak termasuk kerajaan maupun masyarakat di setiap komuniti haruslah melakukan sebuah kempen kesedaran seperti kempen cintai alam sekitar dan kempen-kempen yang berkenaan dengan penjagaan alam sekitar bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap penjagaan alam sekitar kita ini. Kita beralih kepada aktiviti manusia yang juga menjadi salah satu punca kepada pencemaran udara. Aktiviti tersebut ialah aktiviti kuari. Aktiviti kuari merupakan kegiatan atau kawasan pelombongan lubang tebuk bagi mendapatkan batu atau galian, biasanya di kawasan berbukit. Aktiviti kuari ini menjejaskan kualiti udara akibat operasi pemecahan dan letupan bongkar batu di tapak kuari. Kesannya daripada pencemaran udara iaitu pada cuaca kering dan berangin, debu dan habuk terapun di udara dan boleh menap pada makanan dan melekat kepada dinding, cermin rumah serta pakaian. Ini menyebabkan kawasan persekitaran menjadi kotor dan makanan tercemar. Selain itu, habuk dan debu saiz ekstrim memasuki saluran pernafasan dan semakin ramai masyarakat yang mengalami penyakit seperti sesak nafas dan asma. Contohnya aktiviti kuari yang dijalankan di Seremban. Menurut daripada laporan berita harian yang ditulis oleh Muhammad Amin Jalil, aktiviti kuari di sekitar daerah Seremban dan kejahatan di kawasan perindustrian baharu dinilai
aktiviti di kawasan ini telah menyumbang kepada pencemaran udara. Walau bagaimanapun, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kepada pihaknya sudah mengarahkan Jabatan Alam Sekitar, JAS dan pejabat daerah Seremban untuk mengambil tindakan terhadap aktiviti berkenaan. Untuk mengatasi kesan ini, jaring hendaklah dipasang di sekitar kuari untuk merambat habuk terbang terlepas ke udara. Selain itu, timbunan bahan binaan seperti batu dan pasir dibasahkan agar habuk dan debu tidak berterbangan di udara. Selain itu, langkah lain yang boleh digunakan iaitu memasang alat perangkap habuk seperti siklon dan beg penapis untuk mengurangkan habuk berterbangan. Akhir sekali, langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan pencemaran udara ialah memasang penyembur air di loji pemecahan batu. Langkah ini dilakukan supaya batu yang dimusnahkan akan basah disebabkan penyembur air dan habuk-habuk tidak berterbangan. Seterusnya, aktiviti pengangkutan juga turut menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Hal ini berlaku demikian kerana peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya yang menggunakan bahan api dan fosil seperti petrol dan diesel akan membebaskan asap yang mengandungi bahan-bahan cemar seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Bahan-bahan cemar tersebut akan menyebabkan berlakunya fenomena jerebu, di mana fenomena jerebu ini akan mendatangkan kesan kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Bagi kesan kepada manusia, fenomena jerebu menyebabkan jarak penglihatan manusia menjadi terhad, dan ini menjadi salah satu punca yang menyebabkan berlakunya peningkatan kemalangan jalan raya. Oleh itu, berbagai cara haruslah dijalankan bagi mengatasi masalah fenomena jerebu ini. Menurut Johana dalam utusan Malaysia pada tahun 2023, fenomena jerebu ini semakin membimbangkan, di mana terdapat negeri-negeri yang mencatatkan IPU ataupun indeks pencemaran udara yang tinggi, contohnya di Batu Pahat, Johor. Jadi masalah ini perlu diatasi untuk keselesaan bersama. Antara langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk mengatasi isu jerebu adalah dengan mengadakan kempen berkongsi kendaraan. Kempen berkongsi kendaraan dapat mengurangkan pembebasan bahan-bahan cemar seperti karbon dioksida dan karbon monoksida melalui asap kendaraan. Selain itu, masyarakat juga digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam seperti bas untuk mengurangkan pembebasan bahan cemar ke udara yang membawa kepada fenomena jerebu. Selanjutnya, aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran udara adalah disebabkan oleh aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian atau juga dikenali sebagai aktiviti kilang mampu mencemari udara melalui pembebasan atau pelepasan debu dan gas ke udara semasa proses pembuatan atau pemrosesan. Gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida serta debu dan partikel halus akan bebas ke udara dan boleh mencemarkan udara sekiranya sistem kawalan pencemaran tidak mencukupi. Bukan itu saja, pembakaran bahan bakar fosil di dalam kilang juga boleh mengeluarkan gas buangan seperti karbon monoksida dan oksida nitrogen yang boleh mencemari udara. Hal ini dapat dikaitkan seperti mana yang berlaku di Negeri Sembilan 4 tahun lalu, yaitu 2 kilang diarahkan tutup, yaitu kilang perabot dan kilang gitar semula plastik. Hal ini disebabkan oleh mereka dikesan melakukan aktiviti ataupun kerja-kerja kilang yang boleh mencemarkan udara. Seperti yang kita tahu, aktiviti perindustrian ini mampu memberi kesan yang negatif kepada manusia. Sebagai contoh, aktiviti perindustrian mampu menghasilkan pencemaran bau hasil daripada pembakaran dan pemrosesan bahan-bahan di dalam kilang. Kesannya, ia akan menyebabkan penduduk sekitar mengalami pencemaran bau, juga akan mengakibatkan penduduk mengalami gangguan pernapasan, gangguan pemakanan, dan akan menyebabkan penduduk berasa sakit kepala atau mual. Oleh yang demikian, langkah mengatasi haruslah dilaksanakan untuk mencegah daripada kesan ini terus berlaku. Sebagai contoh, langkah yang boleh diambil adalah melakukan penilaian risiko kesehatan. Penilaian risiko kesehatan ini dilakukan
terhadap masyarakat setempat untuk menguji atau menilai potensi dampak kesehatan dari pencemaran bau dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.